Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu pada minggu ini, minggu kedua dalam kesinambungan tajuk tingkatan 5, Pakatan Murni. Konsep atau maksud Pakatan Murni ini merupakan usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah sendiri. Pakatan Murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatukan pelbagai kaum ke arah perpaduan kaum. Berikut merupakan langkah yang dilakukan untuk mengadakan Pakatan Murni di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Langkah pertama ialah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau dikenali sebagai CLC yang dianggotai oleh dua kaum terbesar iaitu Melayu dan Cina. Orang Melayu bernaung di bawah UMNO diketuai oleh Datuk On Jaafar dan orang Cina di bawah MCA diketuai Tan Cheng Lock. Hasil perundingan UMNO dan CLC, beberapa perkara telah dipersetujui iaitu penubuhan lembaga industri desa atau dikenal sebagai RIDA bagi memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Kedua, pemberian kerakyatan negeri 1951 kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapa telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Dan yang ketiga, pilihan raya akan diadakan peringkat perbandaran negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Langkah kedua ialah Datuk On Jaafar mencadangkan pembukaan keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu. Beliau dikecam hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi mengubah struktur UMNO yang menyebabkan Datuk On meninggalkan UMNO. Langkah ketiga ialah penubuhan Parti Kemerdekaan atau IMP yang diasaskan oleh Datuk On Jaafar. Beliau menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti politik dan terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. IMP gagal mendapat sambutan kerana kaum di Tanah Melayu tidak merasakan mereka sebagai satu bangsa Tanah Melayu. Langkah keempat ialah penubuhan Persidangan Kebangsaan di King House Kuala Lumpur pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcolm McDonald yang merupakan Gubernur Jeneral Asia Tenggara ketika itu. Tujuannya untuk mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman. Datuk Panglima Bukit Gantang menjadi pengerusi dan beliau disokong oleh beberapa menteri besar. Langkah seterusnya ialah penganjuran Konvensyen Kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu pemimpin UMNO dengan kerjasama MCA. Konvensyen disertai pelbagai parti politik yang mengasaskan Parti Perikatan. Perikatan serta pilihan raya. Kepentingan kerjasama politik ke arah kemenangan dalam pilihan raya. Mari kita lihat. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur.
kerjasama UMNO dan MCA. Kerusi dimenangi 9 daripada 12. Majlis perbandaran di beberapa bandar utama kerjasama UMNO dan MCA. Kerusi dimenangi 26 daripada 37. Pilihan Raya Negeri Parti Perikatan. Kerusi dimenangi 226 daripada 268. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP Parti Perikatan. Kerusi dimenangi 51 daripada 52. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya MPP membolehkan Tengku Abdul Rahman membentuk kabinet. Manifesto Parti Perikatan yang pertama mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun. Yang kedua, mewajibkan pendidikan. Yang ketiga, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Keempat, menjaga hak asasi manusia. Dan yang kelima, melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Perikatan dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. Tengku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada Februari 1956. Rombongan tersebut turut disertai oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin, Kolonel H.H. dan 4 orang wakil sultan iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Ning Ahmad Kamel, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Sid. Rundingan itu telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956 dan dipengerusi oleh Lord Leonard Boyd iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Semasa rundingan itu berlangsung, satu kajian terhadap perlembagaan dibuat dan hasilnya British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu iaitu pada 31 Ogos 1957. Tengku Abdul Rahman telah membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan itu di Bandar Hilir, Melaka. Sekian, terima kasih, dan semua pelajar harus membuat latihan yang akan cikgu berikan sebentar lagi melalui aplikasi WhatsApp. Nampaknya video kita pada minggu ini sampai di sini sahaja dan semoga kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.